Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan bersama kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala ruang untuk kita melaksanakan kebaikan, ya, yang mana kita sama-sama berharap dan berdoa dengan kebaikan yang kita laksanakan dia akan mendatangkan manfaat kepada orang yang lain, khususnya masyarakat yang berada di sekeliling kita, ya, atau umumnya orang yang berada, ya, di negara yang kita duduki ini, insya-Allah. Kan. Jadi, ya, pada pagi ini kita akan sambung kita punya pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, penjelasan terhadap orang-orang yang mahfaz dan juga membaca Al-Quran. Dan ya, adapun, ya, Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi panduan kepada kita. Dan sama sebagaimana panduan-panduan yang ada dalam kehidupan kita yang kita rangka, yang kita ikuti, ya, dan yang kita patuhi. Sebagai contohnya, ya, prosedur-prosedur untuk menjaga keselamatan kita dalam keadaan bencana COVID ini. Ya, ini yang kita ikut, ini yang manusia buat dan kita ikut. Sebab apa? Sebab dalam agama menjaga kemaslahatan itu merupakan perkara yang utama, kan? Dan mengelakkan darurat itu juga merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tekankan terhadap setiap umat Islam. Jadi kita dengan inisiatif kita buat satu panduan agar kita ni dapat menjamin, ya, keselamatan, kesejahteraan hidup kita dalam musim bencana ini. Apatah lagi pentingnya untuk menjamin keselamatan dan kehidupan kita yang bahagia di akhirat kelak, yang mana dia merupakan alam yang kita akan hidup kekal abadi, ya, kekal abadi. Tak ada tempat lain yang kekal abadi melainkan alam yang dinamakan alam akhirat, kan? Alam ini kita hanya berada sementara, dan sementara yang kita ada ni pun kita ada SOP dan prosedurnya untuk kita buat, untuk kita ikut. Apatah lagi alam yang kekal abadi, ya, pastilah ada panduannya yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita. Jadi panduan dia apa dia? Panduannya Allah Subhanahu wa taala turunkan kalam Allah, yakni Al-Quranul Karim. Kan? Jadi kita ni yang nak beramal dengan Al-Quran, Imam Nawawi, ya, telah mengarang satu kitab, yakni kitab At-Tibyan, untuk memberi penjelasan kepada kita bagaimanakah kaedah dan cara yang betul untuk beramal dengan kalamullah. Hari ini kita masuk kepada tajuk, ya, galakan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Kan? Sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan di dalam masjid kerana masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan serta kelebihan berbanding tempat yang lain, iaitu iktikaf. Kepada setiap orang yang duduk di dalam masjid perlulah berniat iktikaf sama ada lama ataupun sekejap duduknya. Bahkan ketika mula-mula masuk ke dalam masjid, dia hendaklah berniat iktikaf. Adab ini sepatutnya diambil perhatian dan disebarkan. Kanak-kanak dan orang awam perlu mengetahuinya kerana ia perkara yang sering diabaikan. Iktikaf ni
ya, walaupun dia tidak diwajibkan, tetapi dia merupakan satu sunnah daripada sunnah Nabi, yang mana Nabi sentiasa amalkan dalam kehidupan. Yang Nabi buat, Nabi laksanakan, kan? Dan Nabi tak pernah tinggalkan. Sebab itulah, ya, Imam Nawawi masukkan galakkan untuk beriktikaf ni dalam kitab ni untuk menunjukkan bahawasanya pentingnya bagi orang-orang, ya, yang nak membaca kalamullah ini adanya amalan-amalan yang lain yang sentiasa menjadi orang kata apa, amalan yang sering dilaksanakan, istiqamah yang perlu ada dalam diri dia, ya. Berkenaan dengan membaca Al-Quran di dalam tempat mandi, para salaf berselisih pendapat pada hukum makruhnya. Ulama kami berkata tidak makruh. Pandangan ini dinukilkan oleh imam yang disepakati ilmunya, yakni Abu Bakar Al-Munzir dalam kitab Al-Ishraf dan Ibrahim An-Nakhai. Ni cerita ni, tempat mandi ni saya rasa saya dah kupas sebelum ni. Sebab apa tempat mandi ni ada ulama yang mengatakan tidak, ulama mengatakan makruh, dan ada ulama yang mengatakan tidak makruh. Kerana, ya, kebiasaan ataupun adab di tempat di kehidupan orang Arab, tempat mandi adalah tempat yang berbeza daripada tandas. Tandas dan tempat mandi ni bukan tempat yang sama, ya. Kalau kita pergi kat sini, kalau kita belajar dalam bahasa buku kita, tandas ke tempat mandi ke, nama dia hammam. Kalau dekat Mesir kita belajar, hammam ni tempat mandi je. Dia bukan tandas. Ya, dia bukan tandas. Maksudnya tidak berlakunya, ya, tempat mandi ni jarang-jarangnya berlaku orang qada hajat dekat situ. Sebab apa? Sebab dekat hammam ni orang mandi sahaja. Kalau di budaya Arab lah. Kalau tandas, panggilan dia lain. Dauratul miyah, ya, panggilan dia lain. Sebab tu masa mula-mula pergi Mesir, kita tanya kepada guru ke, minta izin nak pergi hammam, dia akan tunjuk hammam sana, kan? Rupanya masuk, bukan tandas, tempat mandi. Sebab tu ulama dia ada berbeza pendapat, ya, tentang kemakruhan untuk membaca Al-Quran di tempat mandi. Asy-Sya'bi berkata makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat, yakni tempat mandi, tempat buang air, ya, tempat buang air lain, ya, dan kawasan mengisar gandum. Berkenaan dengan membaca Al-Quran di jalanan, pendapat terpilih ialah harus dan tidak makruh apabila pembacanya tidak menjadi lalai dan leka. Kalau kita baca Quran di tengah laluan orang, ya, maka hukum asalnya adalah harus. Kerana apa? Kerana ikut kaedah fiqh al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal terhadap sesuatu perkara adalah harus. Dengan syarat dia kata apa? Tak menjadi lalai dan leka. Sebab kawasan orang lalu lalang, kawasan orang lalu lalang ni kadang-kadang kita nak tengok Al-Quran ke kita nak menengok orang, ya. Sebab Al-Quran ni harus diberi penumpuan. Khawatir, ya, bila kita tak bagi penumpuan sepenuhnya akan berlakunya kesalahan lahnul jali yang mendatangkan dosa, kan? Ya, salah baris, tertukar huruf terus, ya, jadi berdosa kita. Dengan sebab apa? Sebab lagilah cuai, duk menghati orang. Dekat tempat kita jarang berlaku. Tapi kalau dekat Mesir, orang baca Quran di hadapan laluan orang ramai, di keadaan lalu lalang, ini biasa. Ini sebab ikut budaya Arab biasa, kan? Kedai kita pergi, kedai jual syoklatah ni jual coklat, manisan-manisan, kan? Dia punya tokek dia kalau tak ada kerja, dia akan ambil kursi duduk depan kedai baca Quran. Ini biasa, budaya ni biasa. Kedai jual herba, kan? Jual cili, jual apa, kan? Biasa. Kalau dia punya tuan kedai tak ada kerja, yang Muslim ni dia akan duduk membaca Al-Quran, ya. Tempat orang ramai lalu lalang, tapi kebiasaan dah dalam kehidupan mereka, jadi orang lalu pun dia tak terganggu. Yang macam tu tak apa, kan? Jarang-jarang. Kalau rumah sewa saya, perjalanan nak pergi ke universiti saya 3 km, 3 km, dan saya lebih suka berjalan kaki berbanding naik kenderaan awam, kan? Naik bas ni kurang,
Ya, sebab apa? Sebab bah mesin ni kalau kita tahan dia tak berhenti, dia slow ya, kita kena kejar. Kan? Jadi malah naik bah, jalan kaki lagi elok. Kan? Jadi jalan kaki, sepanjang kita berjalan kaki tu, kita akan bertemulah dengan kedai-kedai, ada yang buka Al-Quran, ada yang tuan kedai sendiri mengaji Al-Quran. Ya, yang suasana macam tu kita akan rindu. Sebab apa? Kita susah nak jumpa dekat Malaysia ni. Jadi mereka ni tak menjadi masalah. Hukum dia, asal dia harus jika tidak mendatangkan kelalaian kepada orang yang membacanya di tengah jalan. Ya. Ibnu Abu Daud berkata, Ar-Rabi menceritakan kepadaku, beliau berkata, Ibnu Wahab memberitahu kami, aku bertanya kepada Malik mengenai seorang lelaki yang solat di akhir malam kemudian keluar menuju masjid dan masih terdapat baki surah yang dibacanya. Lantas beliau menjawab, aku tidak tahu mengenai bacaan Al-Quran di jalanan. Beliau tidak menyukai perkara tersebut. Ya, kalau ya, Ibnu Wahab dia tanya kepada Malik, ya, tanya kepada Imam Malik berkenaan dengan orang yang baca Qiyamul Lail. Kita dah bincang sebelum ni, Qiyamul Lail kemudian tak habis ya, bacaan surahnya pada Qiyamul Lail tersebut, dia sambung dalam perjalanannya untuk pergi ke solat subuh. Maknanya nak datang surau macam ni, dia sambung membaca Al-Quran. Imam Malik kata apa? Pada hemat dia tak suka. Sebab apa? Sebab mungkin dalam tergesa-gesa kita nak ya, pergi ke masjid ataupun surau menunaikan solat ni, ya, kita akan bila kita baca Quran mungkin akan terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi dia lebih suka kita duduk dan fokus ketika membaca Al-Quran. Kan? Galakkan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Yang ni pun saya rasa kita dah baca. Kan? Okay. Galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan isti'azah. Yang ni pun dah baca. Sekejap ya. Okey. Tajuk ni, membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan bertadabbur ketika membacanya. Apabila mula membaca Al-Quran, ketika keadaannya hendaklah khusyuk dan tadabbur ketika membacanya. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya hal tersebut sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur serta jelas untuk disebut. Inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarun al-Quran. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, yakni mendalami Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatih. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Bahkan banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Begitu juga dengan pendapat-pendapat salaf yang masyhur tentangnya. Ramai salaf yang menghabiskan waktu malamnya dengan mengambil, yakni membaca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya dan mengulang-ulanginya sehingga subuh. Kalau ulama-ulama salaf yang terdahulu, ya, mereka ni nak dapatkan tadabbur itu, mereka baca satu ayat dan mengulang-ulang, sentiasa mengulang. Ya, kerana apa? Kerana dengan pengulangan tersebut akan mendatangkan natijah kefahaman kepada diri mereka. Kan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan? Ya, sesungguhnya berzikirlah, ya, ataupun berilah peringatan. Peringatan ni akan mendatangkan manfaat. Zikir ni konsep dia macam mana? Zikrullah ni, ya, diulang-ulang supaya menjadi peringatan kepada kita. Ya, diulang-ulang. Kan? Kita tak zikir Allah habis, tak. Ya, bahkan bagi Nabi SAW pun dalam banyak hadis mengajarkan kita zikrullah ini perlu dilaksanakan dengan mengulang-ulang. Dan zikir yang paling aula kita dah bacakan dalam kitab yang sebelum, dalam kitab ini daripada bab yang sebelumnya, zikir yang paling aula sekali adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sebab tu kaedah yang terbaik untuk mengajar kepada anak muda ataupun anak kecil, ya, untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan mereka tidak memahami, adalah memohon kepada mereka lazim mengulangi bacaan dia. Lazim ulang. Ya, lazim mengulangi. Sebagaimana kita ni
boleh hafaz dan ingat dengan sebaiknya sab'ul masani, 7 ayat, yakni suratul Fatihah. Kenapa? Kerana kelaziman kita mengulangnya daripada waktu kecil sehinggalah kepada waktu dewasa. Kan? Siratal mustaqim, bila orang sebut siratal mustaqim, semua orang tahu makna dah. Orang tak belajar bahasa Arab pun dia tahu siratal mustaqim, Ustaz, jalan lurus. Tanya mak rempit siratal mustaqim pun dia tahu. Sebab apa? Sebab lazimnya berlaku pengulangan dalam bacaan tersebut. Walaupun mungkin tidak keseluruhan makna tersebut kita faham, tetapi dengan asbab mengulang ni, ada kalimah-kalimah yang kita dapat tadabbur dan ambil manfaat dari dia. Kan? Kami meriwayatkan daripada Bahth bin Hakim bahawa Zurarah bin Awfa' radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang mulia, mengimami kaum muslimin dalam solat subuh. Lalu beliau membaca Al-Quran sehingga ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Tiba-tiba beliau menjadi rebah lantas meninggal dunia. Kan? Ini tabi'in, orang yang kata apa, memang tadabbur itu begitu kuat di dalam hati mereka. Sampai pada bacaan, sangkakala ditiup, itulah hari yang serba sulit, terkejut. Imam Nawawi ceritakan apa? Jadi terkejut sehinggalah rebah dia meninggal dunia terus. Kerana ketakutan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahas berkata, aku termasuk dalam kalangan orang yang memikul jenazah dia. Kan? Bahas ni kata, aku ni, benda ni betul-betul berlaku. Sebab apa? Sebab akulah orang yang memikul jenazah dia. Ahmad bin Al-Hawari radhiyallahu an, yang dikenali sebagai Raihanah Asy-Syam, seperti mana yang diceritakan oleh Abu Al-Qasim Al-Junaid radhiyallahu an, bahawa apabila Al-Quran dibacakan di sisinya, maka beliau berteriak dan pengsan. Ibnu Abu Daud berkata, namun Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu an menafikan perkara yang berlaku kepada Ibnu Al-Hawari. Al-Ju'i merupakan seorang tokoh yang hebat melebihi seluruh ahli hadis di Damsyik dan juga lebih hebat berbanding Ibnu Al-Hawari. Kata beliau lagi, perkara tersebut turut dinafikan oleh Abu Al-Jawza', Qais bin Habtar dan selain daripada mereka berdua. Aku katakan sebenarnya ialah hal yang tidak boleh diingkari kecuali ke atas orang yang mengaku bahawa dia berpura-pura melakukannya. Penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan makrifat Ibrahim Al-Khawwas berkata, ubat kepada hati ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur, baca dengan fokus. Membaca Al-Quran ni dengan keadaan kita fokus, melihat kepada mushaf tersebut. Melihat kepada mushaf ni, tadabbur ni macam mana? Dengan memerhatikan setiap baris, melaksanakan hak-hak huruf Al-Quran yang kita baca, dan juga membacanya dengan bertajwid. Kan? Itu kaedah yang pertama agar kita dapat tadabbur. Baca dia, datangkan hak hurufnya, makhraj hurufnya dibaca dengan betul, tajwidnya dibaca dengan betul, kan? Dan fokus di dalam bacaan. Saya ingat lagi masa saya belajar di Darul Quran, dan guru saya seorang muallaf Cina yang masuk agama Islam. Guru saya, dia seorang hafiz, kan? Dia Cina, masuk Islam, kemudian menjadi seorang hafiz dan menyambung pengajian dia di Universiti Madinah, kan? Dia ni memang merupakan orang yang cukup tadabbur dalam Al-Quran, cukup. Sebab apa? Sebab dalam keadaan dia datang ke kelas, dia akan memerhatikan, mata dia ni akan sentiasa memerhatikan murid dia ni membaca Al-Quran dalam keadaan macam mana. Murid dia ni, dia akan tengok, kan? Kita ni kalau saya datang masuk kelas, dia tengok, dia akan tengok kita ni baca Quran macam mana, kan? Kalau kadang-kadang kita terpandang mata dia pun, dia akan suruh tunduk balik. Maknanya dia nak kita fokus dalam pembacaan.
Dia tak bagi kalau ada pen, pensel kacau. Sebab nanti kita baca sambil kadang-kadang kita buat main pen, tu hilang fokus bagi dia. Ya. Yang ni dia memang cukup. Orang kata apa? Fokus. Memang cukup menjaga setiap hafalan dan juga menjaga setiap adab-adab berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Sebab apa? Sebab saya ingat lagi dia kata, bila datang kepada dia untuk kita semak hafazan, dia nak memastikan bacaan yang kita baca itu, hafazan kita itu dalam keadaan yang terbaik. Kalau boleh dia nak nilai hafazan tadi 90% ke atas markah dia. Maksudnya baik sangat hafazan ni, tak ada kesalahan, tak banyak kesalahan yang perlu dia betulkan. Ada guru kadang-kadang dia tak kisah, ya, murid dia datang membaca hafazan surah kepada dia, 50 kali kesalahan pun dia betul. Bantu. Kalau macam guru saya tak boleh. 3 kali je salah, tak payah, duduk balik, baca balik. Tak fokus. Ya, tidak tadabbur betul-betul dalam membaca Al-Quran. Itu dia. Ya. Kemudian yang kedua, perut yang kosong, yakni berpuasa. Yang ketiga, berqiyamul lail. Yang keempat, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Ya, tasahhur fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, Nabi kata, kerana ya, dengan bersahur itu mendatangkan keberkatan. Salah satu daripada keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang bersahur adalah, ya, orang yang bersahur tatkala dia berdoa, maka doa dia tiada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peratus untuk Allah Subhanahu wa taala makbulkan itu tinggi. Tapi kita jarang, kan? Jarang, sebab kita tak tahu. Jarang kita lepas sahur ni kita nak berdoa, ya Allah, kan, bahagia kalau rumah tangga ke, bagi ke anak-anak yang soleh. Jarang. Lepas sahur kadang-kadang dah kenyang, kita pun duduk relax, kan. Itu biasalah, kan, kita manusia biasa. Tapi kalau kita tahu, eloklah kita amalkan. Dan yang terakhir, duduk semajlis bersama dengan golongan orang-orang yang soleh, mengambil manfaat dan istifadah daripada kehadiran orang-orang yang soleh. Duduk sahaja, kan. Galakan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Kami telah kemukakan dalam fasal sebelum ini mengenai galakan untuk bertadabbur, yakni menerangkan kedudukannya serta para salaf sentiasa melaziminya. Kami meriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, qaman nabiyyu bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Artinya Nabi SAW bangun qiyamul lail dengan satu ayat yang diulangnya sehingga subuh. Ayat itu ialah, apa ayat dia yang Nabi ulang-ulang sehingga subuh? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Artinya, jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nabi ulang-ulang, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bahawasanya beliau mengulangi ayat ini sehingga subuh. Bila Nabi buat, lazim sahabat pun akan ikut juga buat, kan? Sebab apa? Sebab sunnah Nabi, kan? Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Surah Al-Jasiyah ayat ke-21. Adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan? Ya. Diriwayatkan daripada Abbad bin Hamzah, katanya, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anhuma wa hiya taqra'u famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzab as-samum. Fawaqafat indaha faja'alat تعيدها وتدعو فطالت علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. Artinya, aku telah berjumpa dengan Asma radhiyallahu anha. Asma ini adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar, ya. Ketika beliau sedang membaca,
maka Allah mengurniakan anugerah kepada kami dan memelihara kami daripada azab api neraka. Ayat famannallahu alaina wa waqana azabas samum, surah At-Tur ayat ke-27. Beliau berhenti pada ayat ini dan mengulanginya serta berdoa. Ya. Aku telah merasakan beliau berkeadaan begitu dalam tempoh yang lama. Aku pun keluar pergi ke pasar untuk menyelesaikan segala keperluanku. Kemudian aku kembali dari pasar dan masih mendapatinya mengulangi ayat tersebut serta berdoa. Kami meriwayatkan kisah ini daripada Aisyah. Berdoa dalam konteks yang dilakukan oleh Asma' ini, dan berdoa ni ulama bicarakan, adakah doa ni secara sarih jelas ataupun berdoanya di dalam hati. Maka ada kedua pandangan ulama ketika keadaan ni berlaku. Ya, Asma' hanya mengulang-ulang ayat tersebut tetapi doanya di dalam hati. Kan? Macam mana boleh dikatakan berdoa? Sebab Aisyah menceritakan bahawasanya keadaan yang lama yang dilihat ni tadi, yang dilihat oleh Abbad bin Hamzah ni tadi, kan? Asma' menceritakan kepada Aisyah bahawasanya lamanya ni tadi dalam pengulangannya dia diselangi dengan doa. Maksudnya mengulang-ulang ayat Al-Quran ketika dalam solat adalah perkara yang dibolehkan. Kadang-kadang kita tengok kan siaran langsung dalam TV ni, Imam Mekah baca sampai satu ayat dia pun ulang kan, waqila man raq, waqila man raq, kan, berkali-kali. Ataupun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulang, lepas tu ulang lagi fabi ayyi ala, memang ayat tu berulang tapi ayat tu pun diulang juga kan. Itu dibolehkan. Ibnu Mas'ud mengulangi ayat Rabbi zidni ilma, surah Taha ayat 114. Katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sa'id bin Jubair pula mengulangi ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Artinya takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ayat 281. Dan turut mengulangi ayat fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim. Kelak mereka akan mengetahui ketika dia belenggu dan rantai dipasang pada leher mereka. Serta ayat ma gharraka bi rabbikal karim. Maknanya banyak ayat yang Sa'id bin Jubair ulang di dalam solat dia. Kan? Apabila Ad-Dhahak membaca ayat berikut, beliau akan mengulang-ulangnya sehingga waktu sahur. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Artinya di atas mereka ada lapisan daripada api neraka dan di bawahnya juga ada lapisan yang disediakan bagi mereka. Surah Az-Zumar ayat yang ke-16. Kan? Tapi galakan untuk kita mengulang ni biarlah dalam keadaan kita ni solat secara fardi, maknanya solat secara sendirian. Kan? Adapun solat secara berjemaah ni sebenarnya digalakkan untuk imam tersebut mempercepatkan. Bukan maksud cepat ni baca dengan cepat, tetapi menyegerakan solat tadi ni selesai kerana ada kemaslahatan daripada bahagian makmum yang tidak diketahui. Sama sebagaimana sunnah Rasulullah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat dan terdengar suara kanak-kanak kecil yang menangis di bahagian belakang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaannya untuk menyelesaikan solat tersebut. Kenapa? Kerana kita ni jadi imam, kita kena tahu dan kita kena letakkan dalam jiwa kita bahawasanya dalam jemaah kita ni, dalam kalangan makmum kita ni, mereka ni ada masalah-masalah, ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, kan? Jadi sunnah dia, sunnah dia untuk kita memendekkan bacaan tersebut, kan? Al-Quran tadi mengulang-ulang, yang ni keadaan menangis pula ketika membaca Al-Quran. Penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seseorang menangis ketika membaca Al-Quran telah dijelaskan dalam 2 fasal sebelum ini, dan ia adalah sifat bagi arifin serta syiar para orang salihin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhiruna lil azqan yabquna wa yazidahum khushu'a. Dudukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surah Al-Isra ayat 109. Bahkan banyak hadis dan athar salaf yang diriwayatkan mengenai situasi ini. Athar ni maksudnya kalam, percakapan daripada salaf. Antaranya ialah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Sa'ad bin Abu Waqqas. Iqra'ul Quran wabqu fa in lam tabqu fatabaqu. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Nabi kata baca Quran kemudian menangis. Tapi menangis ni tuan-tuan, biarlah penuh dengan ayat yang kita baca, kan? Baca tentang azab kubur, baca tentang azab api neraka, nangislah. Baca tentang keindahan syurga, menangis, itu mempeliklah, kan? Ya. Nikmat syurga, kita baca nikmat syurga ni, menangis dia, kan? Lain daripada yang lain. Ya. Kalau guru saya dulu, ya, di Syubra, dia kata biarlah sesuai dengan keadaan tersebut, kan? Bahkan gaya suara tu pun saat kita menjadi imam biarlah sesuai, ya, saat kita membaca tentang, ya, ayat-ayat yang memberi peringatan, kan, bacalah dengan lentang, kan. Saat kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan syurga, kan, tentang kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang melaksanakan amalan soleh, bacalah dengan keadaan yang lunak, kan. Dan ada pun kita membaca ayat-ayat tentang penghukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca tentang ayat-ayat azab neraka, azab kubur, maka bacalah dengan menghayatinya, dengan sedih, ya, dan kalau boleh datangkanlah tangisan dalam bacaan tersebut untuk menunjukkan bahawasanya kita tadabbur dengan membaca Al-Quran. Itu dia. Ya. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah solat subuh berjemaah lalu membaca surah Yusuf, kemudian beliau menangis sehingga air mata mengalir jatuh di atas tulang selangkanya. Dalam satu riwayat yang lain, perkara tersebut berlaku dalam solat Isya dan ia menunjukkan ia berlaku berulang-ulang kali. Ulang-ulang kali Sayyidina Umar menangis. Dalam satu riwayat yang lain lagi, beliau menangis sehingga tangisannya didengari oleh belakang saf-saf solat. Dia jadi imam, makmum dengar tangisan dia ni, kan? Dalam satu riwayat daripada Abu Rajab katanya, ra'aitu bnu Abbasin wa tahta ainaihi mislu syirakil bali minad dumu'. Aku melihat Ibnu Abbas, di bawah dua matanya terdapat garisan seperti tali selipar yang usang disebabkan aliran air mata. Menangis sampai ke tahap ni, orang kata bengkak-bengkak mata dapat dilihat. Diriwayatkan daripada Abu Saleh, beliau berkata, qadiman nasun min ahli al-Yamani ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, faja'alu yaqra'una al-Quran wa yabkun, faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, hakadha kunna. Ya, artinya sekumpulan manusia daripada kalangan penduduk Yaman datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka mereka pun membaca Al-Quran dan menangis. Ya. Orang Yaman datang bertemu dengan Abu Bakar. Orang Yaman ni baca Quran. Selesai baca Quran, orang Yaman ni menangis. Melihat keadaan orang Yaman ni menangis, maka Abu Bakar pun kata apa? Kami pun macam ni juga. Maknanya kami ni baca Quran sampai kepada, ya, ayat-ayat yang menimbulkan kata kesyahduan, ayat yang mendatangkan kepada kesedihan, maka Abu Bakar pun akan menangis juga. Diriwayatkan daripada Hisham katanya, kadang-kala aku dapat mendengar tangisan Muhammad bin Sirin pada waktu malam ketika dia sedang bersolat. Sebenarnya banyak lagi athar, ya, banyak lagi athar yang menceritakan tentang hal ini dan tidak terhitung bilangannya. Imam Nawawi kata perlakuan-perlakuan orang-orang salaf yang terdahulu ni, bumi pun menangis. Kita dengar cerita menangis, kan, ya. Perlakuan-perlakuan golongan salaf yang terdahulu ni terlalu banyak. Maknanya datang baca Al-Quran, ya, begitu tadabbur sehinggalah mendatangkan tangisan kepada mereka. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an berkata, menangis digalakkan semasa membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Beliau berkata lagi, cara untuk mendapatkannya, Imam Ghazali dia ajar, kan, macam mana nak dapat menangis ni? Dengar ataupun kita baca Quran sendiri. Dia kata cara untuk mendapatkannya ialah seseorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan, ya, ancaman keras dan janji yang terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya kena renung, ya, kena hayati, kan, kalau ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ni macam mana, kan, ya.
Kalau disebutkan iza zulzilatil ardu zilzalaha, macam mana tu? Bergoncang tu macam mana? Kan. Menghayati, membayanginya, kan. Kemudian dia merenung pula ketidakpeduliannya pada semua perkara tadi. Mula-mula genung, kan. Hayati, macam mana kalau Allah nak bagi bala ni macam mana? Kemudian renung pula, kita ni selama ni tak ambil peduli pun dengan bala-bala yang Allah nak bagi dalam Quran. Baru dia datang rasa sedih. Rupanya Allah dah cerita dalam Quran tentang bala bencana, tentang azab, kan. Tapi kita tak peduli. Maka kita akan sentuh jiwa dan hati kita sendiri, kan. Kemudian jika perasaan sedih dan tangisan tidak dialaminya seperti yang dialami oleh golongan khawas, maka menangislah disebabkan kecuaian tersebut. Kalaulah kita ni tak menangis disebabkan kita dapat menghayati ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kan, nangislah sebab kita ni cuai di atas sebab kita ni tidak mentadabbur ataupun kita ni tak nak menghayati ataupun kita ni tak rasa pun bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan azab kepada kita. Ya. Kerana hal itu adalah musibah yang terbesar yang ada pada diri manusia. Maknanya musibah, Imam Ghazali kata musibah paling besar ya dalam diri manusia ni, dia tak takut pun dengan segala ancaman yang Allah nak turunkan. Walaupun Allah dah bagi tahu dalam Quran berulang kali. Allah kata orang ni macam ni, aku akan bagi azab macam ni, macam ni. Orang macam tak ada apa pun sebab tak kena lagi pada diri kita. Maksudnya sebenarnya kita kena menangis kalau kita tak ada perasaan macam tu. Kalau kita ni tidak ada rasa rasa cakna pada bahawasanya Allah akan bagi azab ni dengan sungguh-sungguh, kan. Betul kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah juga dia ada Al-Adlul Latif, kan, yang maha adil lagi pengadilan dia tu, kan. Ya. Allah juga yang maha memberi, orang kata azab, yang mendatangkan azab dengan apa? Dengan buktinya Allah telah memberitahu adanya syurga untuk orang yang melaksanakan kebaikan dan juga ada neraka untuk orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini penting. Kan, sifat tadabbur ni penting. Bahkan ya, galakan-galakan itu disebutkan oleh para ulama, ya, dan dilaksanakan oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Nabi dalam menghayati isi kandungan Al-Quran. Kan, kalau tak boleh menangis macam mana? Kita kena asuh dan ajar diri kita, kan. Lama-lama insya-Allah kita akan dapat, kan. Ya, insya-Allah lama-lama kita akan dapat. Jadi sekadar itu sahajalah. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan, insya-Allah. Soalan tak? Ya. Itu saya kata yang menghafal. Buatkan dalam solat. Benarkanlah walaupun kita ulang hafalan. Hafalan dalam ketika dalam solat ke ataupun sebelum. Boleh kita mengulang-ulang, tak menjadi masalah. Tapi sebagaimana saya katakan, seeloknya ya kita ni ketika solat fardu lah, solat kita sendirian untuk kita mengulang-ulang, kan. Ada pun kalau kita ni mengulang ketika jadi imam, kita mengulang-ulang, nanti makmum dia boleh jadi dua perkara. Satu, dia akan rasa kita was-was. Yang kedua, ya mungkin orang kata apa, dia akan, kalau banyak sangat pengulangan, lama sangat, mungkin dia tidak selesa lah. Dia tidak selesa. Tapi boleh, syaratnya boleh, pengulangan tu boleh. Sebab ya sebelum ni saya dah bicarakan bagaimana Nabi SAW sendiri memberi petua, kaedah untuk mengingati Al-Quran yang kita hafal adalah dengan membacanya ketika solat. Itu petua yang Nabi bagi. Macam mana nak hafal Quran ni? Macam mana? Hafal senang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hafal, duduk macam ni boleh hafal je ayat tu sekejap. Tapi masalah kepada hafalan ni adalah untuk mengingati dia. Nak ingat macam mana? Itu yang pentingnya. Nak ingat ni macam mana? Kan? Nak ingat ni petua yang Nabi bagi dalam solat, baca apa yang telah kita hafal. Itu sebab dalam satu riwayat, ya, diriwayatkan oleh para sahabat bahawasanya pada saat awal ni Nabi solat tarawih, yang sahabat-sahabat ni ikut Nabi ni, kan, sehingga selepas tu Nabi buat solat tarawih ni secara sendiri. Sebab apa? Sebab Nabi ni solat tarawih, Nabi akan mulakan solat tu dengan membaca suratul Baqarah, dan akhir pada penghujung solat tarawih Nabi akan akhirkan dengan surah An-Nas.
Sehinggalah sahabat-sahabat ni yang mengikuti Nabi ni tadi mencari dinding-dinding dan juga tiang-tiang untuk ikut Nabi. Sebab apa? Sebab lamanya macam Nabi terpaksa sandar kat tiang ataupun di dinding. Ini dinding Masjidil Haram. Kan? Jadi itu petuanya Nabi boleh ingat Al-Quran. Dan memang begitu pun orang, kalau kita ayat yang paling kita ingat sebenarnya yang banyak kita bawa dalam solat. Yang kita hafal tapi kita kurang bawa dalam solat, kita kurang ingat. Kita kurang ingat. Ini memang daripada mulut seorang yang menghafal Al-Quran. Jujur saya kata, kalau ayat yang saya lazim bawa dalam salat, ayat itulah yang paling saya ingat. Dengan barisnya, dengan tajwidnya, ya, dengan hak hurufnya, makhraj hurufnya, makharijul huruf, itu yang paling saya ingat. Tapi yang kurang saya bawa dalam salat, dia akan berlaku kurangnya ingatan kita. Mungkin akan ada sedikit kesalahan. Ya, mungkin daripada segi tajwidnya ataupun makhraj hurufnya ataupun dalam mendatangkan hak-hak huruf yang lain ni tadi. Dan petua ni memang terbukti. Petua ni memang terbukti. Tanyalah mana-mana imam, tanyalah mana-mana orang, tak payahlah tanya diri kita sendiri. Kita hafal satu surah, kita tak bawa dalam solat, kurang, tak melaziminya, akhirnya kita akan lupa, hilang macam tu je. Al-Quran ni Nabi kata seperti unta yang berada di tengah padang pasir, unta liar yang berada di tengah padang pasir. Sekali dia hilang, mana tengah padang pasir, mana nak cari, susah kan. Ya, macam itulah. Jadi petua dia macam mana? Bawa dalam solat kan. Sebab tu kita tengok kan, surah apa yang lazim imam bawa dalam solat walaupun panjang, kalau kita pun lazim bawa dalam solat, kita boleh ingat kan. Contohlah kita melazimi baca surah Sajadah pada hari Jumaat kan. Kita mungkinlah tak lazim menghafal, kita mungkin tak hafal, tapi disebabkan kalau menjadi orang kata satu kebiasaan dalam kehidupan kita, lazim dengar, kadang-kadang imam salah kita boleh tahu. Sebab apa? Sebab hikmah yang Nabi kata dalam solat ni, ya, natijah dia kita boleh mengingat. Imam yang baca surah saja, imam yang baca surah Mulk, kadang-kadang saya jadi imam pun saya risau. Sebab apa? Kita salah, bersahut-sahut tu. Sebab apa? Nak menandakan orang ingat surah tu kan, surah tersebut orang ingat. Ya kan, surah tersebut orang ingat. Itu pun sebabnya nak benda tu sunnah, kita terpaksa bawa kan, kita bawa. Kan, lagi risau kalau imam bawa surah Yasin sebenarnya, sebab lagi ramai orang ingat surah Yasin kan. Ya kan. Jadi itulah petua yang Nabi ajar. Boleh kita ulang-ulang, lazim baca ayat tersebut kan. Sebab tadi Imam Nawawi dah sebut lagi tadi, tak menjadi kesalahan kalau kita ulang-ulang dia kan. Ya, tak menjadi kesalahan. Lagi satu, imam janganlah nampak macam tak bersedia pula kalau mengulang-ulang ayat ni. Time tu lah nak menghafal kan. Biarlah imam ni dalam keadaan orang kata perlu ada persediaan. Dia ayat yang nak bawa pun kena mantap, dia kena yakin, ya, supaya kurangnya berlaku kesalahan. Sebab dia imam yang memimpin orang lain untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah. Itulah dia. Ya. Dan saya rasa harap dapat menjawablah persoalan tadi insya-Allah. Di sekadar itu sahajalah, wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala an badadina wa baladina ثم بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.